Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pagi ini kita baca ayat 5 dan seterusnya. Sila ke muka surat 373. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Sadaqallahul azim. Wa anna zananna, dan sesungguhnya kami dahulu beranggapan allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, bahawa manusia dan jin tidak akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Kita masih lagi dalam ayat tentang kumpulan jin yang berjumpa Nabi atau mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi, ataupun menurut riwayat Abdullah ibn Mas'ud, Nabi dibawa pergi ke perkampungan jin dan Nabi diminta menjelaskan beberapa kekeliruan tentang kepahaman mereka terhadap Islam. Lalu Nabi membaca surah, baca Al-Quran kepada mereka, dan setelah itu rombongan jin melaporkan satu demi satu. Antara yang dilaporkan kepada Nabi, kata mereka, kami sebelum ini, dia kata, tidak pernah beranggapan bahawa manusia ini boleh berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dusta yang dimaksudkan itu ialah seperti yang kita sebut sebelum ini, dalam ayat 3 dulu, Allah itu beristeri dan mempunyai anak. Ini dusta, kata jin, dusta. Kami dulu tidak beranggapan begitu. Kalangan manusia tidak mempersekutukan Allah, dan mereka tidak beranggapan bahawa Allah mempunyai isteri dan anak-anak. Katanya, wa anna zananna, dan sesungguhnya kami dahulu telah beranggapan allan taqulal jin wal insu, bahawa jin dan manusia tidak akan berani melakukan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Kini kami sudah lain pandangan terhadap akidah manusia dan jin ini. Ayat ini membayangkan dua sifat negatif menyebabkan mereka terperosok dalam kesesatan. Kalau tidak, maka mereka tidak sesat, tetapi oleh kerana ada sebab-sebab ini. Dua perkara. Pertama, tidak mempunyai pendirian sendiri. Mereka percaya kepada apa sahaja yang disampaikan kepada mereka dengan sangkaan baik tanpa usul periksa. Dia jin yang mudah percaya, mudah kena tipu jin. Sama-sama dia pun, bila dikatakan Tuhan ada anak, ya Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri, ya Tuhan ada isteri, tanpa usul periksa. Ini makhluk jin. Jadi kita faham tabiat jin ini, mereka mudah mempercayai. Hatta hubungan dengan manusia pun, jika berlaku hubungan, maka mereka mudah percaya kepada apa dicakap oleh manusia. Jadi akal mereka lemah untuk berfikir lebih mendalam, lebih jauh. Ni jin.
Yang kedua, taklid buta kepada orang lain pada perkara, pada kepercayaan mereka bahawa Allah mempunyai isteri dan anak. Mereka sedar bahawa taklid buta itu salah setelah mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW. Ini dia dua sebabnya. Mereka mudah bertaklid buta dengan saja orang bercakap, hal-hal kepercayaan, hal-hal muamalat dan apa sekalipun, mereka mudah percaya. Jika dalam makhluk jin ini merosakkan jin, maka bagaimana dengan makhluk manusia? Makhluk manusia juga mudah percaya tanpa usul periksa. Ini satu perkara. Ini satu perkara. Yang kedua pula, yang kedua dalam selain daripada taklid buta, pendirian sendiri dalam agama tak boleh. Saya fikir bola rejab ni dia banyak kelebihan. Saya fikir tak boleh dalam hal-hal yang macam ni. Dalam hal ibadat, dalam hal kepercayaan tak boleh kita fikir. Kita fikir pun dia tak tembus. Dia boleh tembus dengan baca Quran, dia boleh tembus dengan hadis. Jadi kalau tak ada hadis, tak ada Al-Quran yang kita boleh baca dalam perkara akidah, maka apa yang kita nak percaya? Kita nak percaya secara taklid buta. Jin sudah berpengalaman. Jin sudah berpengalaman. Orang kata jin kata, orang kata kepada dia kalangan juga, Tuhan ada isteri, Tuhan ada anak. Ya, dia pun pakai ikutlah, Tuhan ada isteri, ada anak. Mereka sepatutnya bersyukur kepada Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah, bersyukur kerana ada Al-Quran. Kalau tidak, maka mereka akan terus menerus percaya kepada kepercayaan yang salah. Hatta di kalangan orang mukmin, jin mukmin pun percaya. Mereka dah beriman kepada Allah, mereka beriman juga kepada berhala pada mereka. Demikian juga manusia mempunyai banyak pandangan bercelaru sebenarnya dalam pemikiran. Hingga dalam ajaran sesat di Selangor dan wilayah ini lebih daripada 200 ajaran. 200 ajaran sesat. Ada nak mati dah, ada hak mati, ada sedang aktif bergerak, ada yang sedang nak diambil tindakan. Millah Ibrahimiyah sedang diambil tindakan, dan satu kumpulan daripada Yaman, juga nak diambil tindakan. Tapi bila orang ni dia pandai, dia panggil orang politik, dia duduk di belakang orang politik. Jadi yakin pun tak berani lah. Kita dah bagi nasihat, kita jawab dan kuasa panel syariah, panel akidah, bagi pandangan. Tapi dia kata susah sikit lah. Dia kata kita pun nak jaga juga. Dia katanya panel akidah, kita pun nak jaga juga kerajaan, kita pun nak jaga juga ketua kita pun nak jaga. Jadi ini masalah, ini berlaku masalah bila dia main politik, dia boleh masuk melalui saluran politik, maka susahlah. Yang orang hari ini pun dia buat hujah, pasal apa tak haram. Kalau dah begitu tak boleh, pasal apa tak haram. Jadi inilah yang Jakim pun dia kata dia pening kepala juga benda macam ni. Orang pergi duduk hujah dia pasal apa tak haram. Kita ada masalah, kita nak cakap tak boleh, mesti tutup mulut, kata dia. Itu pun kita kena faham juga lah. Jadi ini perkara-perkara yang diharamkan dalam akidah ini, dia ada mengandungi kepercayaan yang sulit, yang halus. Jakim telah membuat suatu kajian, pergi ke Yaman sendiri, berjumpa dengan orang, dia beli kitab, kemudian dia balik laporkan. Dan kita pun tahu juga benda-benda yang macam tu benda itu tak boleh, bukan tak boleh hari ini, tapi sejak bila-bila pun lagi, tapi tidak diketengahkan unsur itu. Yang kita nampaknya mereka suka bernasib, kita kata tak apa nasib tu tak mengapa, tapi nak lama-lambai itu apa. Lama-lama itu adalah orang yang dia lama-lambai. Tak dia kata nak suruh sedap bergerak aja, dia kata bergerak tu sedap sikit bila menasib. Macam tu sajalah. Maknanya kita tidak boleh mengharap pada pandangan pribadi, pandangan persendirian, kerana pandangan persendirian yang boleh membawa kepada penyelewengan dalam hal-hal yang berkaitan akidah. Prinsip utamanya seperti yang disebutkan oleh ramai orang, Quran dan hadis-hadis sahih. Hadis tak sahih kita tolak
tolak di dalam hal akidah, hadis tak sahih. Tapi hadis tak sahih dalam perkara yang boleh diabaikan. Hadis tak sahih ni macam mana? Hadis dhaif, tapi dhaif dia tu lemah, rendah tarafnya. Seperti doa yang kita baca itu hadis kadang-kadangnya dhaif. Kalau kita nak kutip hadis yang sahih saja, maka sempitlah kita nak doa. Dan tidak ada halangan, tidak ada pertentangan apa kalau kita minta dalam doa itu benar-benar yang baik, kita minta, tidak maksud cumanya kena betul setelah nahwu. Tepat Rabbana kena Rabbana, tepat Allahumma Rabbi, itu saja. Kalau salah situ pun dia tidak membabitkan akidah. Tak. Kita lihat dua sifat ini adalah hasil daripada sikap negatif terhadap peranan akal dan hilang kebebasan, semata-mata kerana keinginan menjaga kepentingan umum dan masyarakat dan mengikut arus tanpa berfikir. Itu sama juga dengan makhluk manusia. Ini makhluk jin. Makhluk manusia pun macam tu. Masalah yang dihadapi ramai manusia dan jin sama ni, ialah mengikut telunjuk individu tertentu, bukannya nilai dan kayu ukur tertentu. Kita tak ada kayu ukur, kita ikutnya tokoh dia boleh silap. Hari ini dia kata macam ni, petang nanti dia kata macam lain pula. Dia macam lain pula. Dia ikut dedak tu. Tak balik ya. Apabila individu silap dan menyeleweng, maka mereka pun turut tersilap dan menyeleweng juga. Jika nilai yang menjadi ukuran kebaikan dan keburukan, nescaya kehidupan mereka terjamin, jalan yang lurus akan terpelihara kalau ada ukuran-ukuran yang sudah tetap. Tapi individu yang kita ikut, dia tidak mempunyai satu ukuran yang tetap, mudah berubah-ubah dari masa ke masa. Ayat ini menunjukkan bahawa fitrah jin dan manusia, meliputi manusia juga, tidak menyukai dusta dalam pertuturan dan memandang keji padanya, pada dusta. Oleh kerana akal tidak diberi peranan sepenuhnya, mereka menerima apa sahaja yang diberitahu tanpa menapis sama ada benar atau tidak, lalu mereka menjadi mangsa dan terjebak ke dalam perangkap pendustaan. Manusia dan jin pun ikut tabiatnya, ikut akalnya. Kita tak suka berdusta, cakap betul-betul. Tapi mengapa berdusta? Mengapa ikut? Kerana peranan akal tidak mempunyai, tidak berperanan sepenuhnya. Akal tidak berperanan. Kalau akal berperanan sepenuhnya, sudah tentu dusta tidak berlaku. Tetapi mengapa mereka menjadi mangsa kepada dusta? Itulah juga kerana suka ikut telunjuk pribadi. Yang kedua, seterusnya ayat ini menunjukkan bahawa fitrah jin dan manusia tidak menyukai dusta dalam pertuturan dan memandang keji kepadanya. Oleh kerana akal tidak diberi peranan sepenuhnya, maka menerima apa sahaja yang diberitahu tanpa menapis sama ada benar atau salah, lalu mereka menjadi mangsa dan terjebak ke dalam perangkap pendustaan. Ayat seterusnya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa manusia lelaki, perempuan tak masuklah di sini. beberapa manusia lelaki meminta perlindungan daripada jin lelaki, lalu jin-jin itu menambahkan kesusahan kepada mereka. Tidak kerap sebenarnya apabila disebut laki-laki tak masuk perempuan. Tidak kerap. Di sini laki-laki juga, sebab laki-laki yang membawa perkara ini. Laki-laki yang menjadi suka menerima berkawan dengan jin laki-laki. Tak pernah dengar pulanya orang perempuan kalau muslimat mana-mana dia berjumpa dengan muslimat jin juga, dia kata dia pun terima ilmu bomo. Tak pernah dengar. Barangkalinya mereka tidak berupaya. Jin
jin, barangkali jin muslimat juga dia lemah, dia tidak menyabar apa ini. Dan jin muslimat ni pun dia tak cari jin laki-laki nak terima ilmu daripada jin laki-laki, tak ada. Yang adanya laki-laki dengan laki-laki juga. Ini satu perkara yang mukjizat yang ini diberitahu oleh Al-Quranul Karim. Dan dalam masyarakat kenyataan pada hari ini pun kita tidak jumpa bahawa perempuan ini dia pakar dalam bidang jin, dia pakar dalam membuat apa-apa sajalah, membuat sekatan tertentu supaya jin tak masuk, dia buat pintu jin tak masuk. Wa annahu kana rijalun, rombongan jin ini melaporkan penyelewengan yang berlaku di kalangan manusia dan jin. Perkataan rahaqa, fazaduhum rahaqa. Zaduhum rahaqa, makna apa rahaqa? Artinya selaput. Rahaq, selaput, sangat penat. Mana dianya juga. Rahaqa ni bahasa Kelantan ada, dia cakap rahaq. Masa kata rahaq tu susah ni, rahaq kita ni. Rahaq tu mana yang payah. Rahaqa ni lah yang memang orang Kelantan pun cakap Arab juga, cuma orang tak faham. Perkataan rahaqa artinya selaput, sangat penat. Orang yang matanya diliputi selaput, tidak nampak sesuatu. Demikian juga dengan orang yang terlalu penat, keadaan dan pemikirannya tidak stabil. Rahaqa di sini ditafsirkan dengan arti dosa, kesesatan, kezaliman dan ketakutan yang menguasai semangat dan jiwa manusia. Ini ada yang ayat menyebutkan orang lelaki daripada jin, daripada manusia, mereka mencari perlindungan kepada laki-laki jin. Dia minta pertolongan jin, dia tanya jin nak buat keputusan apa-apa, tanya jin, semua main tanya jin. Bila tanya jin ni, jin bohong dengan dia, susah lah dianya, susah. Dia bergantung, pokok tu ada jin, dia minta tolong jin supaya macam-macam lagi. Ada orangnya bila nak masuk, nak lalu dalam satu kawasan, dia minta tolong jin. Dia tanya, wahai jemalan tanah, apa tanah lagi nya, cucu tok nak lalu di kawasan ini. Cucu tok nak lalu, maknanya apa tu? Itu minta pertolongan daripada jin. Dan keadaan yang seumpama ini pula juga ada berlaku dalam masyarakat jahiliah dahulu, dan hingga sekarang ni pun masyarakat Arab pun ada mengamalkan minta pertolongan jin, kebenaran jin apabila nak melintasi padang pasir. Kerana di padang pasir itu, kalau kita nak sebutnya tempat jin bertendang, dia bertendang kat sini lah, di padang pasir ni. Manusia yang dimaksudkan dalam ayat ini, manusia dimaksudkan dalam ayat di atas dan yang dikatakan bertambah susah dan penat itu ialah mereka yang meminati perlindungan daripada jin, mereka yang meminta perlindungan daripada jin kerana mempercayai jin boleh berbuat sesuatu yang mustahil. Jin mengetahui segala perkara, sedangkan apa yang diminta itu di luar keupayaan jin. Diminta, manusia ada meminta sesuatu, manusia suruh dia nak jaga satu ajaran yang baru ni, nak cikgu apa tu, cikgu dia sekat Korea nak serang Malaysia ni, dia sekat di udara, dia sekat ni. Dulu kita tengok buahnya, buah kelapa ni. Sekarang ni berperanan menyekat Korea, ingin menyerang Malaysia. Berkamanya boleh dia sekat jalan udara, jalan darat, jalan laut, habis. Sekarang ni kena sekat, dia sekat. Biar kita tu tak payah ulas lah. Dikatakan orang Arab jin mengetahui segala perkara, sedangkan apa yang diminta itu di luar keupayaan jin. Lalu menambahkan lagi kesusahan pada manusia, kesesatan dari jalan yang benar, dan terpesong daripada hidayat. Dikatakan orang Arab yang mula-mula menerima Al-Quran ini beranggapan bahawa makhluk jin itu mempunyai kuasa di bumi ini. Kerana itu apabila seseorang daripada mereka berada di sebuah wadi ini di sebuah lembah,
sebuah wadi atau di kawasan tandus dan ingin bermalam di situ, dia memohon perlindungan kepada pembesar jin yang memberitahu kawasan itu, yang memerintah di kawasan itu, dan dengan berkata, a'udzu bi'azizi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumih. Mereka mula-mula sekali sebelum bermalam itu dia baca yang ni, dia minta tolong jin, tolong. Katanya, aku berlindung kepada Tuan bagi wadi ini daripada gangguan kaumnya yang jahat. Aku berlindung pada Tuan wadi ini. Tuan wadi ini tu maknanya jin lah, daripada gangguan. Dalam masyarakat Melayu juga banyak berlaku bermacam-macam kepercayaan seumpama ini. Amalan-amalan seperti menjamu pulut semangat, tepung tawar, puja pantai, puja semangat padi dan sebagainya dipercayai ada hubungan dengan kepercayaan terhadap jin yang membawa sama ada pada mudarat atau manfaat. Ada dalam masyarakat kita, ada beberapa pun kadang-kadang benda kita tak sedar. Saya bertanya juga kadang-kadangnya, mengapa pulut bila ada hal yang agak hajat, semaya hajat sikit misalnya, ajak ustaz lah, kita pun pernah juga mesti pulut kuning. Kalau pulut hijau macam mana? Tak jadi pulut hijau, kena pulut kuning. Pulut kuning dia jadilah sikit. Lepas tu nak buat apa? Ni baca Yasin ke? Tidak, nak semaya hajat. Nak semaya hajat ni pulut kuning lah. Nak berjawi. Pulut kuning dia benda-benda yang macam ni ada hubungan lagi. Macam mana kalau kita tukar pulut merah? Dia ada pak juga pulut merah ni. Maka kalau pak tikam tu dia kena ada pulut merah. Jadi itulah dia tu. Kita pun tak boleh nak hukum apa-apalah. Bila kata pulut kuning, kena pulut kuning lah. Kalau buat pulut tak kuning kan, dia kata tak jadi, buat lain. Nak berarak apa-apa hajat, berarak mesti ada pulut kuning. Itulah dulu saya tak ada siapa-siapa dia beri petua ni. Jadi saja saya bahasakan ini ada sesuatu di sebaliknya. Itulah dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.